Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sukses SPM 2022 Pecutan bersama dengan saya Lokman Hakim. Baik, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran kejuruteraan awam bersama dengan seorang cikgu yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil cikgu kita hari ini. Okey, baik, hari ini kita bersama dengan Cikgu Muhammad Syukri Muhammad Sharif. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Terima kasih kepada Cikgu Syukri yang sudi bersama dengan kita hari ini. Kita juga kawan-kawan bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Ilda? Terima kasih juga kepada cikgu yang sudi bersama dengan kita. Okey, Cikgu Syukri. Ya. Hari ini kita nak fokuskan berkaitan apa, Cikgu? Kita fokuskan tentang pecutan SPM ya. Untuk mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam. Okey, Ya. baik. Saya yakin ramai dah tak sabar nak mendengarnya. Apa kata jom kita terus ke kelas Cikgu Syukri. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Lokman ya. Sama-sama Cikgu. Boleh diteruskan ke? Boleh Cikgu? Okey. Jadi yang pertama kita tengok slide yang pertama kita iaitu Sukses SPM 2022 Pecutan Pengajian Kejuruteraan Awam. Jadi saya berharap murid-murid bagi perhatian. InsyaAllah tahun 2022 ni tahun yang lebih cemerlang bagi kita lah sebab kita dapat mengendalikan kelas PDPC bersama semua anak-anak pelajar ya ataupun anak-anak murid. Okey, cikgu teruskan. Okey, pertama kita tengok tarikh pentaksiran pengajian kejuruteraan awam okey bagi tahun 2022 SPM ya. Iaitu 14 Mac 2023 Selasa ya. Masa 2.30 petang dengan 5 petang. Jadi pastikan tak tidur lah ya. Hari itu takut terbangun lewat kan. Lokman kan? Betul, takut terdengar azan maghrib. Allah dah terlewat. Pastikan jangan bangun lewat dah ya. 2 jam 30 minit masa dia. Kita ada kod kertas 3761/1 ya. Okey, seterusnya kita tengok kod kertas SPM pengajian kejuruteraan awam. Kita kod kertas kita 3761. Kita ada 2 kertas, kertas pertama dan kertas yang kedua. Okey, memberikan wajaran-wajaran tertentulah. Kertas 1 kita ada 70%, kertas 2 kita ada 30%. Jadi hari ini kehadiran cikgu kita nak bercakap tentang kertas 1 sahaja. Kertas 2 adalah kerja khusus ya. Jadi format pentaksiran KSSM PKA kertas 1 orientasi secara bertulis ya, iaitu peperiksaan bertulis lah 2,5 jam. Bahagian A 60 markah, bahagian B 60 markah. Kita ada 2 bahagian dan jumlah markah ada 120. Dengar macam pelik sikit kan. Memang markah ada 120. Ya. Wajaran 70%. Okey. Okey, format pentaksiran KSM PKA kertas 1 bahagian A jumlah soalan 20 soalan macam jumpa kita tadi. Bahagian A ya. Jumlah markah 60 markah. Okey, markah dia akan ada 1, 2, 3 atau 4 atau 5 lah Salah satu lah, kadang-kadang ada 2, kadang ada 3, tak tetap ya. Respon terhad, jawapan pendek maksud dia jangan bagi jawapan yang panjang lah, jawapan pendek-pendek je. Okey, perlu jawab semua soalan. Jadi masa cadangan adalah 1 jam daripada 2,5 jam yang kita ada tu. Okey, berikut adalah merupakan bab-bab utama lah mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam kertas 1 bahagian A. Jadi kita ada ikut buku kita, buku teks kita kita ada 7 bab. Bab 1 hingga bab 7. Di dalam bab ni kita ada tajuk. Ada 7 tajuk utama lah ya. Dan di dalam 7 tajuk utama ni kita ada sub-sub tajuk. Kalau kita kira balik sub tajuk tu berapa? Ada 20 tu, kepentingan kejuruteraan awam sehinggalah kepada pemasaran. Semua sekali kita ada 20 sub tajuk. Dia secara kebetulan tu dia tersama dengan
soalan kertas 1 bahagian A 20 soalan. Nampak macam seolah-olah satu tajuk, satu soalan. Tapi tak semestinya lah ya. Okey. Format pentafsiran KPSM PKA kertas 1 bahagian B. Untuk bahagian B kita ada 4 soalan. Jumlah markah 60 markah. Markah 15 markah bagi setiap soalan, bagi setiap item 15 markah. Respon terhad, respon terbuka. Soalan esei panjanglah jawapan dia. 15 markah sesuai lah dengan soalan panjang kan, Lokman kan. Perlu jawab semua soalan. Masa cadangan 1,5 jam. Jadi semua kertas soalan ada 2,5 jam. 1,5 jam untuk bahagian B, 1 jam untuk bahagian A. Okey, ini adalah merupakan bab-bab utama, sama juga macam PKA kertas 1 bahagian B, sama macam bahagian A ya. Kita ada 7 bab dan juga kita ada 7 tajuk utama, serta kita ada 20 sub tajuk. Jadi dalam ni kita tengok soalan kita hanya ada 4. Jadi mungkinlah ada beberapa tajuk tidak akan keluar. Jadi biasanya lah kan, yang untuk introduction to civil tu atau pengenalan ni jaranglah soalan panjang kan. Soalan panjang mesti kepada tajuk-tajuk utama. Macam tajuk ukur kejuruteraan, sistem pengangkutan adalah merupakan main ataupun perkara utama yang perlu ditanya di dalam soalan. Biasanya lah kan. Wallahu a'lam bisawab. Okey, baik. Jadi itu contoh format pentaksiran bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam. Dan sekarang cikgu, kita nak berehat seketika. Boleh cikgu? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Okey, baik kawan-kawan, untuk segmen ini kita nak fokuskan pula kepada bahagian A bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam bersama dengan cikgu kita yang cukup luas pengalamannya, iaitu Cikgu Muhammad Syukri. Okey cikgu, silakan. Boleh teruskan ke? Boleh cikgu. Okey, terima kasih banyak Lokman. Sama-sama cikgu. Kita teruskan soalan contoh ya. Terus pada soalan contoh, sebab semua nak tengok soalan contoh kan. Tengok contoh. Kertas 1 bahagian A ya. Soalan yang pertama, soalan contoh kertas 1 bahagian A. Berikut adalah merupakan sebahagian proses rawatan air yang tidak mengikut urutan. Susun mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan. Ini dia punya soalannya. Pengudaraan, pembuaran kimia dengan penyaringan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai pengudaraan ni aeration lah. Pembuaran kimia ni sebagai chemical diffusion. Dan yang terakhir adalah penyaringan, iaitu kita screening lah. Jadi dalam awam ni biasanya dia memang dalam BI. Peringkat sekolah ya kita dalam bahasa Melayu ya. Jadi kita ada kotak. Jadi pelajar kena buat apa? Kita kena dia panggil nama sebagai select, ataupun kita cuma memilih jawapan lah. Susun 1, 2, 3. Nak beritahu betapa mudahnya tu. Susun je kan. Jadi tengok soalan ni susun. Ni arah mudah lah kita anggap kan. Okey, 3 markah. 1 soalan 1 markah. 1 markah. Bukan 1 soalan 1 respon lah. Okey. Jadi yang peringkat pertama adalah penyaringan. Yang kedua pengudaraan. Yang ketiga adalah merupakan pembawaran kimia, urutan-urutan kerja dia lah. Jadi pelajar kena teka lah. Bukan teka, minta maaf. Pelajar, murid-murid kena memberi jawapan yang tepat. Iaitu urutan-urutan kepada proses rawatan air ni. Senang kan, Lokman? Senang cikgu. Saya rasa Lokman pun boleh je. Okey, nombor 2. Soalan contoh kita 1 bahagian A. Yang kedua kita juga masih lagi ada jenis select, iaitu A, B dan C adalah beberapa bidang dalam kerja ukur tanah. Ukur geodetik, ukur hidrologi, ukur astronomi. Padankan bidang ukur itu mengikut tujuannya, menulis A, B atau C pada petak yang disediakan. Jadi pelajar pun kena tahu jugalah. Dengan penyataan itu, manakah jawapan dia? 3 markah juga. Okey, untuk ini menentukan posisi muka bumi dalam bentuk latitude dan longitude. Dengar pun tahu dah tu. Tapi ukur yang mana? Okey. Jawapan dia adalah C, iaitu ukur astronomi. Dia kena benda dengan ilmu falak lah ni. Yang kita nak tengok hari-hari puasa dan sebagainya kan. Yang kedua, menentukan titik kawalan menggunakan adalah A, iaitu ukur geodetik. Dan yang terakhir adalah merupakan B ukur hidrologi untuk cari gali minyak dan gas asli. Benda kita tengok, kita boleh agak je tu. Dari penyataan kita boleh agak. Kat mana berkaitan hidrologi, geodetik kita boleh agak. Cuma geodetik tu macam dengar
macam tak apa sama dekat kan. Betul. Tapi geodetik ni senang je. Dia nak ukur tentang kita punya kedudukan tanah-tanah sepadan dan sebagainya. Okey, contoh soalan kita satu bahagian A. Peringkat geodetik ada beberapa berkaitan dengan peringkat reka bentuk. Iaitu peringkat reka bentuk dalam proses pembinaan. Okey, sama juga kita kena tahu betul dan salah pernyataan itu. Ya. Okey, peringkat reka bentuk ni kita tengok penyelesaian tanah. Jawapan dia betul ke salah? Jawapan dia adalah betul. Sebab site investigation ni ataupun penyelesaian tanah ni berlaku dalam proses analisis lah. Yang kedua, penanuran tender. Jawapan dia adalah betul ke salah? Tak tahu salah. kan? Salah, pandai. Pandai Lokman. Sebab penanuran tender berlaku dalam proses pengurusan. Okey. Yang kedua, yang ketiga sorry. Yang ketiga adalah pelantikan perunding. Pelantikan perunding ni berlaku di mana? Peringkat berapa agak-agak Lokman? Agak-agak lah. Lokman tak belajar tentang awam kan? Ya. Peringkat kedua? Dia peringkat yang pertama. Kita sebagai seorang klien ataupun sebagai seorang yang nak buat projek lah, kita pergi ke satu tempat namanya konsultan ataupun perunding. Baik. Kita mesti appoint perunding itu dulu. Kita melantik perunding. Jadi mestilah melantik perunding adalah kerja pertama. Tapi dalam peringkat perancangan, ini peringkat yang tidak ada bentuk. Baik. Okey ya. Jadi jawapan dia ada betul salah-salah. Seterusnya kita tengok contoh soalan kita satu bahagian A. Banyak soalan cikgu buat contoh ni banyak. Menunjukkan kereta rentas struktur jalan terdepan lentur. Nyatakan nama lapisannya berlabel. Ini agak sukar sikit lah. Sebab dia tak berstruktur secara memilih. Tapi kita kena bagi jawapan. Kita cari jawapan dia. Kalau kita tak menguasai raja-raja yang kita nampak ni, kita tak boleh jawab. Betul. Maksudnya pelajar kena menguasai raja. Dia tengok dulu A, B, C, D. Nyatakan nama lapisan berlabel A, B, C, D tu apa? Dengan kita membaca buku kan, dapat rahmat dari Allah SWT, dapat jawapan dia. A, lapisan berbitumin, lapisan tapak kan, lapisan subtapak, dan juga kita dapat lapisan subgrade. Dia empat ni murid-murid kena kuasai di dalam buku teks PKA kita ada. Okey, contoh soalan kita satu bagi A, kita ada pernyataan di bawah dan berkaitan dengan prinsip pemasangan paip saleh RST dia bagi. Okey, R perlu mempunyai kekuatan dan ketenagaan terhadap tekanan tanah. S perlu dipasang paip bolong bagi memastikan gas dapat dikeluarkan. T perlu dipatuhi bagi memastikan pengaliran kumbahan berjalan lancar. Ini adalah pernyataan ya. Okey, soalan dia. Nyatakan nama prinsip pemasangan paip saleh. Jadi ni maksud dia kita tidak boleh mencari jawapan secara auta lah. Betul. Minta maaf fakta, kita mesti fakta. Betul. Kalau kita tak membaca, kita tak boleh nak mereka jawapan. Setuju. Jadi pelajar-pelajar mesti menguasai ilmu. Okey, yang pertama untuk R tu adalah quality pipe. Kekuatan kita rasakan adalah quality pipe. Dia punya jawapan dia untuk dipasang paip bolong, pengalih udaraan. Okey, memastikan pengaliran kumbahan berkesan ataupun gradient, kita panggil sebagai kecurunan. Ini jawapan-jawapan yang pelajar kena ada. InsyaAllah saya yakin murid-murid di rumah sudah pun belajar tentang pelajaran ini, mereka akan dapat menguasai pada hari exam. Amin. InsyaAllah. Terima kasih tu. Contoh soalan kita satu bagi A, Razal menunjukkan rangkaian pipe dalam sistem pemotongan najis dan air sisa. Kita ada A, B. Yang ini ramai pelajar jangan tergesa-gesa menjawab. Ramai murid-murid tengok dia nampak A dan B. Kan? Lepas tu dia terus jawab. Jawab apa? Dia jawab nyatakan fungsi, tapi dia jawab nama pipe tu. A dia tulis pipe air hujan, B dia tulis manhole. Manhole dia adalah lurang. Bukan itu jawapan yang kita nak. Kita nak fungsi. Kena hati-hati untuk menyalurkan air hujan. Memang pipe air hujan kan. Untuk kerja penyelenggaraan dan pemeriksaan yang lurang ni. Teruskan. Kita satu bagi A, kita ada soalan lain, iaitu soalan struktur ataupun momen. Saja menunjukkan sebagai pelajar sebatang rasuk A, B disokong mudah. Kita ada A dan B, kita ada bahagian beban tu macam manusia lah, berdiri di atas jambatan. P dan juga 80 kN. P tu macam misteri lah, tak ada nilai. Dan kita juga akan berlawan dengan tindak balas daya 50 dan 70. Jadi maksud dia bahagian bawah ni kita akan melawan sebanyak 120 kN. Mengikut teori struktur, beban yang dikenakan mesti sama dengan bawah. Barulah kita menjadi diam struktur itu. Jadi logik dia, jawapan kita dah tahu. Yang di atas tu P tambah 80 mesti 120. Untuk kita punya struktur menjadi diam. Jadi kita tengok soalan kita. Dia kata yang pertama tentukan momen lentur. Yang pertama hitungkan daya P. Yang kedua tentukan momen lentur pada jarak 3 meter dari tapak ataupun dari A. Okey, sekarang ni
Jawapan yang pertama A, daya tu senang je macam cikgu bagi kita tadi. Daya ke atas sama dengan daya ke bawah. Jadi 50 campur dengan 70, 120 kan? Sama dengan P campur 80. Dan kita dapat jawapan P adalah 40 kN. Semudah inilah jawapan dia. Tapi bila hari exam tu susah juga kan. Okey, momen lentur. Momen lentur ni maksudnya kita momen ada putaran, kita ada pada jarak 3 meter, hanya satu daya terlibat pada bahagian A iaitu 50 kN, jarak 3, 50 kali 3 dapat 150 kN. Ini jawapan yang kita nak pada soalan contoh kertas 1 bahagian A. Boleh Lokman? Boleh cikgu? Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu, silakan. Okay. Contoh soalan kertas 1 bahagian A yang seterusnya, jadual menunjukkan sebahagian daripada pembukuan kerja ukur aras. Lengkapkan pembukuan kerja ukur aras itu. Ini dia. Yang ini soalan ni kita macam anggap sebagai soalan yang sukar sedikit lah. Yeah. Arah lebih tinggi. Di mana pelajar kena menguasai ilmu untuk berfikir di mana kedudukan nombor-nombor itu. Jadi murid-murid kena kuasai ilmu ni. Yeah. Jika dia tak jawab. Yang pertama kita tengok, kita dah ada arah laras. Arah laras ni adalah merupakan titik di atas muka bumi daripada datum. Apa dia datum? Datum adalah merupakan arah laut. Kita duduk atas bukit, dengan arah laut tu dia ada tinggi dia. Dalam kes ni tinggi kita adalah 50.000 meter. Jadi kita dapat jawapan dia, kita cari. Dengan menggunakan alat tadi kita akan tahu dengan pandangan belakang, pandangan antara, pengharapan pelajar mesti menguasai murid mesti menguasai ilmu mendapatkan jawapan 2.225 pada pandangan hadapan. Semua penuh dengan fakta aja. Ya. 0.075 untuk naik dan dia akan dapat jawapan 1.560 bagi pandangan belakang. Jika pelajar tak menguasai ilmu ataupun murid tak menguasai ilmu, murid tidak akan dapat mendapat jawapan. Betul. Jadi kena kuasai ilmu lah. Contoh soalan kertas 1 bahagian A seterusnya, Raja A menunjukkan kereta rentas asas pad yang dikenakan beban P. Okey, ini dia asas pad dia. Kita ada beban sebanyak ataupun P sebanyak 250 kN dan kita ada area ataupun luas kawasan yang kena beban tu 1.2 meter darat 1.2 meter. Jadi hitungkan nilai KGT ataupun kuasa gelas tanah jika diberi unit berat unit pukal tanah 19 kN per meter padu. Ini soalan ni nampak macam sukar, senang jawapan ni. Okey, hitungkan KGT tanah bersih net. Ya. Kenapa soalan ni menjadi mudah? Sebab murid-murid telah menghafal dia punya ataupun mengingati formula iaitu KGT equal to pressure over area ataupun force over area, tegasan sama dengan daya perluas. Ya. Dengan dapat formula dia dapat jawab 250 kN bahagi dengan 1.2 dapat 173.6 kN per meter persegi. Itu adalah KGT tanah. KGT tanah. KGT bersih, N tu adalah net. Net maksudnya bersih. Ya. Jadi KGT tanah tolak dengan berat unit pukal tanah darab dengan kedalaman. Z tu adalah kedalaman. Kedalaman 1.4. Jadi maksudnya Raja kena guna. Gunakan Raja pun dapat jawapan lah. Ya. Jangan gunakan Raja untuk tengok je. Kena faham Kena faham. Jadi net dia kurang sedikit daripada tegasan yang asal 147.0 kN per meter persegi. Apa pun cikgu nak beritahu, formula tu penting. Kalau tak tengok ataupun tak ingat ataupun tak tahu tentang formula, agak sukarlah bagi murid untuk menjawab soalan ini. Kuasai cikgu Mesti kuasai formula. Baik. Okey. Contoh kesilapan umum menjawab soalan kertas 1 bahagian A. Contoh ya. Yang pertama, ramai murid-murid memberi jawapan tidak lengkap atau sambil lewa. Ni dah ni. Contoh soalan, nyatakan 3 kesan kelestarian dalam sistem pengangkutan sustainable. Berapa contoh 3 kesan? Mesti kesan yang baik kan? Betul. Jadi jawapan betul yang kita nak, yang cikgu nak adalah pertama, mengurangkan kos sosial. Yang kedua, mengurangkan kesesakan jalan raya. Yang ketiga, mengurangkan pencemaran udara. Maksud dia, bila tak lengkap je, bila 3 kesan kelestarian dia dapat jawapan ini. Senang kan? Betul lah. Lestari kita akan kurangkan kesesakan jalan raya kan? Betul. Okey, pencemaran udara. Okey, jawapan murid. Dia jawab kos sosial, kesesakan jalan, pencemaran udara. Boleh ke cikgu? Oh, jawapan tu tak boleh sebab dia merah tu. Sebab pelajar ni dia membaca dan dia pulang ke murid-murid dia membaca dan dia pulangkan balik jawapan. Tapi benda yang paling penting di dalam di sini, perkara yang paling penting adalah dia punya keyword ataupun kata kunci. Baik. Mengurangkan.
Jadi tanpa jawapan mengurangkan, jawapan menjadi salah. Baik. Mesti kena ada kata kunci yang paling penting. Mengurangkan. Baik, cikgu boleh ya, tekan bawah. dia patah balik ke depan dia. Tak boleh tulis juga. Okey. Mengurangkan kos sosial, mengurangkan kesedaran raya, juga mengurangkan pencemaran udara. Itu jawapan yang betul. Baik. Pastikan ada kata kunci ya. Okey. Contoh kesilapan umum lagi yang kedua, memberi jawapan negatif terhadap soalan positif. Ini pun penting ni. Nyatakan 4 kriteria yang perlu ada pada tanah untuk memastikan bangunan yang dibina kukuh dan kuat. Jadi jawapan dia macam ni. Ni jawapan ni positif ke negatif? Ini positif. Positif, pandai. Sebab apa? Nyatakan kriteria yang perlu ada pada tanah memastikan bangunan itu dibina kukuh dan kuat. Kita bagi jawapan positif lah. Kandungan udara mesti rendah. Kandungan apa mesti rendah. Jawapan pelajar terbalik. Ataupun jawapan murid terbalik. Dia kata kandungan udara tinggi. Kandungan apa tinggi. Tekanan air liang tinggi. Okey. Contoh kesilapan umum menjawab soalan kita satu bahagian A. Memberi jawapan sendiri mengikut logik akal. Tanpa fakta. Tanpa fakta tak boleh cikgu 4 lokasi pemasangan lurang ataupun manhole pada pipe salin sistem penyediaan kuman domestik. Jawapan betul adalah 4. Perubahan arah, persimpangan, perubahan cerun, perubahan saiz. Jadi murid-murid memberi jawapan di belakang rumah, berhampiran jalan raya kan, bersebelahan tandas, di tempat tersembunyi. Maksudnya dia gunakan akal dia yang logik. Okey. Jadi kita teruskan. Contoh kesilapan lagi, kita satu bahagian A, memberi jawapan lebih kan, pada ruang jawapan yang disediakan. Sekarang kita ada jawapan kita, nyatakan 3 sistem perpaipan bekalan air bersih. Jawapan betul ada 3 sahaja, sistem hujung mati, sistem grid, sistem berjejarian. Tetapi murid-murid memberi jawapan lebih daripada tempat jawapan. Jadi kita tengok di Lokman. Ya cikgu. Kita dapati jawapan betul ada di bahagian bawah. Kan? Betul. Tapi itulah. Sebab jawab di luar daripada tempat jawapan. Maka tak diambil kira, sayang. Ugi. Jawapan tu ada. Jadi pastikan jawapan yang betul dalam kotak yang betul. Ya. Contoh kesilapan murid umum menjawab kata satu bahagian A. Tidak cuba menjawab soalan betul atau salah. Tinggal kosong. Soalan ni susah ni. Ataupun sukar ya. Murid-murid, teknologi hijau akan meningkatkan kecekapan tenaga kerja di kawasan premis. Teknologi hijau akan mengurangkan hasil sisa buangan. Teknologi hijau akan mengurangkan sumber alam. Dia tak dapat jawapan. Tapi dia jujur. Dia tak jawab. Tolong jangan tinggal kosong. Jawab juga. Betul. Jangan tinggal kosong. Jawablah. Betul ke semua? Salah ke semua? Jawab juga. Jangan tinggal kosong. Ya. Jawapannya yang pertama ada betul lah. Kan? Yang kedua, teknologi hijau akan mengurangkan hasil sisa buangan kandungan bertoksid. Betul juga. Teknologi hijau akan mengurangkan sumber alam semula jadi. Salah. Takkanlah teknologi hijau itu mengurangkan sumber alam semula jadi kan. Kita nak sustain kan, mesti nak lebih. Okey. Kadang-kadang jawapan ni kita boleh fikir juga tau secara logik. Betul. Ada kesilapan umum dalam menjawab soalan kita satu bahagian A. Tidak ambil berat tentang unit atau titik perpuluhan. Kena ingat ni. Untuk ukur kejuruteraan 3 titik perpuluhan ataupun 3 decimal point. Okey. Untuk kandungan lembapan 2 titik perpuluhan. Jadi semua ni kita kena tahu tentang unit dan juga titik perpuluhan. Tidak menggunakan kalkulator untuk membuat hitungan. Ni dalam kejuruteraan awal nama pun engineer kot. Engineering. Kalkulator adalah hidup kita. Kena bawa kena bawa kalkulator. Kata 1 bahagian A ataupun kata 2 pun kita buat kerja khusus pun kita bawa kalkulator kena ada sentiasa. Kadang dia pakai kalkulator hari exam dia macam gelabah sikit, murid-murid gelabah. 1 darab 1 jadi 11. Pening tu kena ada kalkulator. Kira boleh. Ada beberapa kalkulator hitungan-hitungan yang agak sukar. Mesti pakai kalkulator. Tidak suka menulis formula. Dia ada soalan hitungan, murid dia tak nak tulis formula, terus bagi jawapan. Ataupun terus kira bahagian luar, terus bagi jawapan. Jangan buat macam tu. Sebab apa? Formula ada markah. Formula ada markah. Walaupun formula itu betul, kiraan salah, tetap ada markah. Jadi tulislah formula. Okey, baik. Jadi itu antara teknik dan juga kesilapan yang perlu kita teliti dalam bahagian A. Dan sekarang kita nak berehat sekali lagi. Boleh cikgu? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Baik, kita nak teruskan dengan perbincangan bahagian B bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam bersama dengan cikgu kita iaitu Cikgu Syukri. Okey cikgu, bagaimana pula dengan bahagian B cikgu? Silakan.
Boleh saya teruskan ya? Boleh, cikgu. Okey, terima kasih banyak Luqman. Sama-sama, cikgu. Kita teruskan pada bahagian B. Kertas 1 bahagian B. Kita tengok kita punya slide hari ini. Contoh soalan pengajian kejuruteraan awam kertas 1 bahagian B. Contoh soalan ya. Okey, kita ada contoh soalan yang pertama. Raja menunjukkan peralatan bagi satu ujian yang digunakan untuk kerja penyiasatan tapak. Dalam BI kita, dalam bahasa Inggeris kita panggil site investigation. Alat ni memang murid-murid suka tengok lah. Dia agak macam pelik sikit lah kan. Dia memang alat ujian speedy ya. Okay, kenal pasti nama ujian yang menggunakan peralatan ini. Paling kurang pun kena tahu nama lah kan. Nak kahwin pun kita tahu nama orang kan. Betul, cikgu. Jadi ini pun kena tahu nama. Huraikan prosedur untuk menjalankan ujian itu. Okey. Soalan dia. Jawapan dia dekat sini. Okey. Jawapan dia yang pertama cikgu dah beritahu tadi, nama dia adalah ujian speedy. Jadi kena dapat jawapan lah. 1 markah lah. Kita ada point, nampak kita ada point dia. Prosedur ujian speedy. Maksudnya murid-murid mesti menguasai step kerja ataupun prosedur kerja lah. Biasanya memang pelajar kuasai. Sebab apa? Ini adalah merupakan satu ujian yang dijalankan di sekolah secara amali. Murid-murid memang dah pernah buat. Ya. Cuma kalau dia tak membaca pada hari itu, dia kena pejam-pejam cilik sikit lah memikirkan pekerjaan pada hari amali tu. Tapi kalau kita dah menguasai ilmu dengan membaca buku, melihat di buku tentang step-step ni, kita boleh keluarkan dengan begitu lancar, mudah ya. Yang pertama, bersihkan bekas PD dan penutupnya. Ambil sampel tanah dan timbang beratnya. Masukkan sampel tanah ke dalam bekas PD sehinggalah habis daripada hitung purata nilai kandungan lembapan. Semua ni datang daripada buku teks. Ada lengkap dalam buku teks tu. Kita cuma ikut dan juga memahamilah atau sudah kita sikit dalam perkataan yang lebih menghafal sikit. Okey, contoh yang kedua. Contoh kertas 1 bahagian B yang kedua. Raja menunjukkan sebuah rumah telah hampir runtuh akibat kegagalan tanah yang mendap. Ni. Sakan rumah tu runtuh tu. Teruk tu. Teruk. Tu. Kira tanah tu tiba-tiba dia mendap. Dia mendak tanah, lepas tu dia tarik sekali dengan rumah-rumah. Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan kejadian itu berlaku. Apa faktor-faktor dia? Kena faham tu, 15 markah. Okay. Jadi murid, ini jawapan dia. Okay. Jawapan dia, kandungan udara, kandungan lembapan, tekanan air liang, kandungan bahan organik, tekanan sekeliling. Kalau kita nak kategorikan sebagai mudah kan, masih lagi mudah. Nampak paling susah jawapan dia. Kenapa murid-murid dia mudah? Sebab jawapan ni ada dalam buku teks. Baik. Cuma dia cuma berbeza pada situasi-situasi tertentu lah. Mungkin dia buat gambar rumah lain dan sebagainya. Betul. Tapi jawapan yang sama. Jadi maksudnya dalam bahasa Inggeris dia panggil sebagai faktor mempengaruhi kestabilan udara, factors affecting soil strength. Dia ada satu lagi tau, dia ada satu cerun dengan keliru. Cerun jawapan lain. Kalau tanah, jawapan dia adalah kandungan udara, kandungan lembapan, tekanan air liang, kandungan bahan organik, tekanan sekeliling. Kalau soalan tu soalan tanah. Kalau soalan cerun, jawapan lain. Jawapan dia adalah beban, kejelitan tanah. Kan? Tekanan air liang sama. Dia ada jawapan lain. Dia ada 5 jawapan. Gradient dan sebagainya lah. Banyak lagi lah 5 jawapan. Cuma tak samalah cerun tu. Kena kuasai ilmu tu. Jadi murid kena hati-hati, cikgu. Kena hati-hati. Tengok soalan tu. Soalan ni dia tanya apa? Tanah ke cerun? Jangan terkeliru. Jangan terkeliru. Oh tanah. Jadi murid kena pastikan jawapan betul. Baik. Nanti sayanglah tulis banyak-banyak tapi tak dapat markah. Betul. Okey. Contoh yang kedua. Raja menunjukkan satu kaedah agen air ke sebuah kawasan perumahan. Kawasan itu sering mengalami masalah gangguan bekalan air. Ini dia. Kita ada Raja. Juga daripada buku teks sumber guru kan. Buku teks kita ambil daripada buku teks kita 5. Terangkan punca masalah tersebut. Cadangkan kaedah agen air yang sesuai bagi mengatasi masalah itu. Terangkan kaedah pengoperasian yang anda cadangkan itu. Dia ada banyak soalan tu. 1, 2, 3. A 1, B ada 2. Sebelum tu kita tengok dulu Raja ni. Luqman tengok. Kita daripada mana? Kita daripada P tu adalah pam. Ya. Maksud dia sekarang ni rumah kita tinggi ke rendah? Tinggi, cikgu. Lepas tu kita kena baca situasi. Soalan ni dia agak macam sederhana sikit lah. Kita kena berfikir ya. Pam rendah, rumah tinggi.
Betul kita nak pam air kan? Betul. Bila tanya masalah tu mesti kita dah tahu dah. Apa masalah dekat Lokman yang pertama? Air nak ke atas tu. Air nak kata mesti dapat kurang Perlahan. sikit kan, perlahan, tak buat cukup bekalan air. Ya. Paling kurang murid-murid mesti kena menguasai ilmu ni. Sebagai seorang jurutera kita dah faham dah. Setuju. Sistem ni kena pakai, faham. Yang kedua, apa dah? Mesti kita nak tahu bahawa elektrik kena pakai memanjang-manjang lah, bekalan elektrik. Dia kena faham yang ke atas. Ya, betul. Paling kurang lah kita punya idea sebagai seorang jurutera. Kefahaman kita. Baru kita tengok jawapan. Jawapan kita tengok sini. Jawapan dia, masalah yang berlaku. Dan jawapan ni tidak ada di dalam buku. Okey. Maksud dia pelajar ataupun murid-murid mesti menguasai lebih lah. Ya. Dia kena berfikir pakai jurutera baru dapat jawapan. Tekanan air tinggi menyebabkan pipe air mudah rosak. Dia kena fikir ya. Dia tengok dia punya rajah dan dia fikirkan jawapan. Tekanan air rendah kerana kedudukan kawasan perumahan tinggi. Kadar permintaan pengguna yang tinggi menyebabkan bekalan air tidak mencukupi. Pengaliran air terputus kerana bekalan elektrik jika bekalan elektrik terputus. Pam mudah rosak kerana penggunaan berterusan. Dia kena pam tu. Ya. Ni memang dia pam kan? Mana laratnya? Naik ke bukit. Betul. Pada permintaan rendah, pam dan pipe mudah rosak kerana tekanan air yang tinggi. Maksud dia malam orang tidur, tapi pam pasti nak mengepam. Itu dia punya kelemahan sistem ni. Masalah dia. Masalah dia. Okey, cadangkan. Jadi kita cadangan menggunakan kaedah pam dan takungan. Maksud dia apa? Maksud dia kita letakkan satu takungan di atas taman tu. Pernah tengok kan? Yang tinggi-tinggi, Yeah. macam pucuk cendawan dia, Betul. 4 segi kan. Itu kita panggil takungan lah. Ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris pump and storage lah. Storage tu kita letak kat Baik. atas. Jadi maksudnya kita bagaimana kaedah operasi kita nak buat pump dan takungan ini. Yang pertama lagi air akan dipump ke tangki perkhidmatan dan sebagainya ke kawasan agihan. Maksudnya pump ni dia pump bukan ke rumah, dia pump ke tangki kawasan dulu, tu. ke tangki tu dulu. Ya, kat tangki simpan tu. dalam tu. Tapi jika bekal air tak minta lah, kalau minta dia pergi terus. Betul. Tangki perkhidmatan mengagihkan air pada waktu puncak secara graviti. Maksudnya daripada kita untung juga. Daripada takungan itu dia akan pergi kepada pengguna di atas bukit tu secara graviti balik. Ya. Turun bawah. Turun balik. Untung kan? Betul. Pam beroperasi pada kadar yang tetap. Maksudnya pam tu dia naik bila dah penuh dia berhenti. Ya. Itulah kebaikan kaedah pam dan takungan. Okey ke? Okey cikgu. Jadi ini soalan ukur kejuruteraan. Namanya ukur terabas ya. Tadi mula-mula tadi yang kita satu bahagian itu saya tunjuk ukur aras. Ya. Ini ukur terabas. Kerja ukur. Kita ada sistem dia. Hitungan jumlah jarak, selisih latip dan selisih lipat. Yang ni soalan ni selalunya murid gerun juga ni. Betul. Kata latip lipat tu, dengar latip lipat kan dah gerun kan. Keliru juga tu, Keliru tu. Dia kena guna formula. Latip ni adalah utara selatan. Kita akan gunakan formula jarak cos theta. Cos ni adalah sebelahan dengan hypotenuse. Dia bila kena dengan matematik ni dia macam gerun banyak lah kan. Tapi tak apa. Seorang jurutera dia tak takut matematik. Dia Betul. suka. Lepas tu kita dah hitungkan tikai lurus. Tikai lurus ni adalah merupakan selisih lah. Pelajar kena tahu macam mana nak hitung. Jadi kenal pasti kelas pengukuran. Itu tajuk kita nak kenal pasti kelas pengukuran berdasarkan kepada selisih yang kita jumpa. Okey, ini adalah contoh soalan. Kita tengok contoh jawapan dia. Jawapan contoh untuk soalan tadi. Ini dia. Selalu cikgu buat yang merah tu satu-satu keluar. Jika cikgu nak menguji lah nak menguji murid, cikgu akan tanya, sila jawab. Waktu baru saya tekan jawapan dia satu-satu. Ya. Sebab hari ni kita pun ada kekangan masa dan sebagainya kan. Itu terus bagi jawapan. Jadi tengok jawapan ni lah kita ada 25.292 tu adalah jawapan yang pertama kita jumpa lah. Iaitu jawapan untuk D-part positif. Formula dia adalah jarak cos theta. Jarak 57.348. Kita punya theta ataupun bearing kita adalah 26 darjah 10 minit 10 saat. Jadi kita guna kalkulator, tu kena pakai kalkulator tu. Senang sikit tak akan jumpa 25.292 tu. Betul. Ni fikirkan kalau kita guna akal biasa sakit je. Tak habis fikir. tak boleh fikir lah. Tapi kalau tak ada kalkulator memang tak boleh buat. Ya, setuju. Jadi ingatan kena bawa kalkulator hari exam ataupun hari peperiksaan. Minta maaf ya. Jangan lupa. 25.292. Lepas tu kita ada jawapan yang kedua dia bagi penuh. Yang untuk bearing section ketiga. Section keempat tu kita ada latin ataupun negatif 139.667. Last kali kita campur semua, kita dah kira, kita akan dapat jumlah jarak.
kita ambil jarak tercampur semua dapat 500.051. Yang itu adalah merupakan jumlah jarak keseluruhan terabas yang kita buat lah. Kita juga ada dia panggil selisih latit dan selisih lipat. Selisih latit adalah 0.003. Datang daripada mana tu Lokman agak-agak? Yang mana cikgu Lokman memang tak belajar engineering, cikgu tahu. Tapi hebat, menghafal semua surah-surah tertentu kan. Tahniah kan. Okey. Kita tahu daripada latit tu kita tolak. Kita tengok 170.583 tolak dengan 170.580. Tapi kita dapat 0.003 tu. Itulah selisih. Baik. Sepatutnya jawapan ni kena sama. Okey. Baru tak melakukan kesilapan maksud dia. Lepas tu tengok dekat lipat 144.111 dengan 144.112. 0.001. Maksudnya ketika dia melakukan kerja ukur tu, dia dah buat kesilapan. Tapi kesilapan dia boleh diampunkan jika di dalam julat dia lah. Teruk sangat tak boleh lah. Sebab kerja ni adalah kerja-kerja kita mengukur tanah tau. Betul. Sepadan tanah sebagainya. Maka marahlah tuan tanah. Betul. Kan? Tapi nak tahu 0.003 tu berapa? Berapa cikgu? Tu meter tu. Okey. Kalau kita convert ke dalam milimeter, 3 milimeter. Okey. Tak betul 3 milimeter. Besar kuku yang lebih sikit tak ada. Sikit je lah. Sikit je 3 milimeter je. Yang 0.01 lagi lah 1 milimeter. Nak bagi kita bahawa dalam kerja-kerja ukur ni, ketepatan adalah keutamaan. Ketepatan adalah keutamaan. Baik. Tanah kot. Bila kita ukur kat tuan tanah, marah dia. Betul cikgu, setuju. 3 mm pun kena selisih. Apatah lagi 3 meter. 1 meter. Lagilah. Okey. Ni tengok dia punya kiraan untuk tikain lurus ataupun nak cari selisih dia. Kita nak tahu sekarang ni, selisih latit, selisih lipat dengan jumlah jarak, kita nak tahu adakah kerja ukur kita ni terkeluar daripada syarat yang diberi. Nampak tu. Jadi selisih latit 0.2 ataupun selisih lipat 0.2 bahagi dengan jumlah jarak, kita square root kan, punca kuasa kan, kita akan dapat jawapan dia. Jawapan dia kita dapat adalah 0.00141. Kita masih lagi tak tahu berapakah kelas pengukuran kita. Kita ni layak ke tak layak. Okey, kita bahagikan kepada 1. Kenapa kita bagi 1 bahagian 0.01? Sebab kita nak mencari kelas pengukuran, mesti tengok kepada ratio ataupun nisbah. Jadi kita 1/0.0141 ni, kita akan dapat jawapan dia adalah 1/7092. Macam ni dia convert senang saja. Contohnya 1/4. 1/4 sama dengan 1/4. Tu yang cikgu dapat 7,092. Dan kita ada satu jadual di mana kalau kita buat lebih daripada 8,000, kita dapat kelas pertama. Baik. Lebih daripada 4,000, kelas kedua. Jadi budak-budak kena tahu, kelas-kelas ni kena ingat. 4,000 ke atas, kelas kedua. 8,000 ke atas, kelas pertama. Sekarang kita dapat berapa? 7,092. Sekarang kita dalam kelas berapa? Atas 4,000. Atas 4,000. Tapi kurang 8,000. Kelas berapa, Lokman? Kelas 2. Pandai. Walaupun tak belajar engineering. Engineering adalah fakta. Okey, kelas pengukuran adalah kelas kedua. Okey, maksudnya berjaya lah. Juru ukur tak payah mengulangi kerja proses tu. Boleh diterima pakai. Meneruskan mencari koordinat. Baik. Okey ya. Okey, teruskan dengan soalan kata satu bahagian B. Yang ini ada merupakan soalan jalan ya. Okey, terapan A ada terapan lentur, terapan B ada terapan tegar. Kita ada dua tadi, kita dapat perbandingan. Okey, tengok terapan lentur. Boleh bantu lebih singkat. Okey. Sesuai untuk menanggung beban trafik yang tidak tinggi, pembinaan lebih mudah dijalankan, kerja penyelenggaraan mudah, tempoh pembinaan singkat, kos pembinaan lebih murah. Kini jawapan dia yang pertama. Kita tengok jawapan yang kedua, terapan tegar. Kan kita ada dua terapan tadi kan? Betul. Dua bentuk cross section tadi. Terapan tegar dia akan berlawan balik dengan terapan lentur. Bila dia lebih tepat, dia lebih yang terapan tegar lebih lama. Sesuai untuk menanggung beban trafik yang tinggi, dia berlawan balik dengan terapan lentur. Pembinaan lebih sukar dijalankan, kerja penjagaan sukar, tempoh pembinaan lama, kos pembinaan lebih tinggi. Dia memilih, oleh itu terapan B lebih sesuai. Saya ulang balik, saya kena patah balik dekat soalan. Tengok jawapan dia, terapan lentur, terapan tegar kan? Kita ada A dengan B kan? Tengok soalan dia. Okey, soalannya kita ada dua, terapan A, terapan B. Yang pastinya pelajar-pelajar mesti kena membuat perbandingan. Jangan tulis satu je. Dia tulis satu. Dia pilih A, dia tulis A je. Itu tak betul. Okey ya.
Okey, ini kita ada contoh sistem A, sistem B. Kena pasti sistem A, sistem B sama juga soalan penilaian. Soalan ni memerlukan jawapan daripada fikiran sendiri sebagai seorang jurutera. Pelajar sebagai jurutera fikir ataupun murid-murid fikir jawapan yang terbaik. Pilih dua sistem ni. Okey. Satu sistem A dan dua sistem B. Okey, sistem A kita ada dua jawapan. Sistem A menggunakan diameter pipe. Cuba tengok sistem B menggunakan diameter pipe kemah yang kecil. Yang A menggunakan yang besar. Dia akan berlawanan jawapan dia. Dan kita buat perbandingan. Daripada perbandingan ni, pelajar akan dapat sistem B lebih sesuai. Baik. Dia berbanding lah daripada kedua-dua sistem ni kita nampak daripada rajah ni. Satu sistem bergabung, satu lagi sistem berasingan. Dia tengok mana lebih baik. Okey ya? Ini soalan penilaian, dia agak lebih sukar. Okey? Okey, baik cikgu. Jadi itu antara soalan-soalan bahagian B yang perlu kita baca dan faham, dan mudah-mudahan kita dapat menjawab dengan jawapan yang betul. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Muhammad Syukri Muhammad Sharif dalam mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam. Dan segmen ini kita nak tahu panduan umum. Silakan Cikgu Syukri. Segmen yang keempat lah ya, iaitu kesilapan umum menjawab pengajian kejuruteraan awam kertas 1. Panduan lah ya. Baik. Okey, yang pertama, kesilapan umum ketika menjawab soalan kertas 1 bahagian kertas 1 PKA ya. Bukan bahagian A, bahagian B, dia macam umum lah ya. Soalan tidak dibaca dengan teliti. Ramai. Dia mungkin excited ke malam tu. Kan dah membaca sebagainya. Nak jawab. Tak baca soalan. Soalan tanya A, jawab B. Salah juga. Salah. Baca soalan dulu dengan teliti. Betul. Yang kedua, lain ditanya dia. Aja dah. Dia jawab. Okey. Menjawab tidak menggunakan istilah kejuruteraan. Ini banyak. Okey, engineering dia tak boleh letakkan dalam dia panggil terminologi secara bebas lah. Kalau kita kata bitumen tu kita kata diturap. Tak boleh kata dibubuh lah dia apa, tak boleh lah. Dia kena gunakan istilah kejuruteraan ya. Okey. Tidak mengikut peraturan titik perpuluhan. Kita tadi dah. Dalam ukur kejuruteraan kita ada berapa? 3 titik perpuluhan. Kandungan lembapan kita kena ada 2 titik perpuluhan. Reka bentuk asas pun sama 2 titik perpuluhan. Cuba kan. Okey, menjawab soalan tanpa merujuk perlukan markah. Ada juga. Dekat soalan dia akan tulis berapakah peruntukan markah? 10 markah, 15 markah. Okey, dengan niat pelajar ataupun murid-murid kena beri 10 poin terhadap jawapan tadi. Jadi kalau dia bagi 10 markah, janganlah tulis 2 je. Rugi 8. Betul. Okey, tetapi untuk kertas 1 bahagian B, kita diberi 10 poin. Ataupun 10 markahan. Kita membuat 10 poin lah. Tiba-tiba terlintas ada lagi 10 poin tambahan. Sebenarnya kertas 1 bahagian B boleh tulis sebanyak mana pun. Nanti kita akan tengoklah yang mana yang betul. Jangan tak tulis je. Sekarang ni jadi masalah dia kosong. Betul. Jangan kosongkan kertas soalan. Kertas 1 bahagian B. Tidak suka menulis formula. Dah bagi banyak kali kan. Formula kena tulis. Soalan hitungan semua kena ada formula. Jangan tak suka tulis formula. Okey, saya berumum ketika menjawab soalan kertas 1 PKA. Suka mengarang esei tanpa fakta. Panjang cikgu. Panjang. Tapi cari fakta tak ada. Kan? Penatlah. Kan? Memberi jawapan positif dan soalan negatif dah beritahu tadi kan. Contohnya kita dah nyatakan kenapa satu projek itu gagal. Ya. Kenapa dia gagal? Jadi kita nak bagi jawapan negatif lah, soalan-soalan negatif. Simen berketul-ketul, air tidak bersih, jawapannya adalah negatif. Jika kita bagaimana nak mengelakkan kesilapan itu berlaku ataupun permainan itu runtuh, positif. Jawapan positif. Simen adalah simen yang berkalusan yang tinggi, air bersih. Gitu. Jawapan dia adalah positif terhadap soalan positif. Okey, jika ada pilihan jawapan, memilih jawapan yang kurang isi. Dia ada pilihan jawapan A atau B, dia pilih yang kurang isi. Lepas tu dia tanya balik nak buat macam mana, dia terlupa lah pula. Jadi kita bila ada pilihan jawapan, pilih yang ada poin banyak. Betul. Suka memotong atau membatalkan jawapan. Ramai murid-murid dia tulis jawapan, lepas tu dia macam tak confident, dia padam. Padam tak apalah, dia pergi potong. Jadi cadangan cikgu lah, janganlah potong. Sebab bahagian B ataupun kertas 1 bahagian B kita boleh tulis banyak-banyak kan. Tulislah di bawah semula.
Kan? Okey, biarkan saja. Biarkan saja. Sebab pengalaman-pengalaman di sekolah dahululah, di sekolah Baik. ramai pelajar bila potong ataupun murid potong, yang potong itu jawapan. Sedih kan. Jangan buat macam tu. Baik. Tajuk utama yang perlu dikuasai ataupun diberi perhatian. Kata satu bahagian A. Okey, kata satu bahagian A. Ingat tidak ada pilihan. Okey. Mesti membaca dan memahami semua topik dan subtopik buku teks PKA di tempat di terima. Mesti baca buku. Minimal baca buku. Semua tu sekali. Mesti baca. Sekali paling-paling kurang lah. Ya. Maksimal berapa? Tak kisah je gua. Tak kisah berapa. Biasanya maksima ni sampai keluar perkataan Z lah. Z tertidur. Itu maksima dia kan. Betul. Minimal sekali kena baca. Jangan tak baca, jangan sport. Ya. Jangan sport soalan. Baca semua Baca semua. Tajuk utama yang perlu dikuasai dan diberi perhatian kata tu bahagian B, mesti kuasai semua soalan prosedur kerja. Dia ada prosedur kerja yang saya cakap tadi kan. Kita dekat sekolah kita dah buat amali. Murid-murid dah buat amali. Jadi dia macam boleh ingat sikit-sikit pada hari exam ataupun pada hari peperiksaan, pada hari SPM. Jadi mesti kuasai semua soalan ni. Ujian penurunan, ujian mempatan, ujian proba, banyak amali dia tu. Ujian speedy, ujian ketuhar, langkah pembinaan struktur, superstruktur, proses pembinaan struktur, proses kerja ukur aras dan proses rawatan air bersih. Baik. Lepas tu kita juga mesti kuasai semua soalan hitungan yang panjang. Nama panjang 4 soalan panjang tu. Momen, reka bentuk asas, ukur kejuruteraan dan juga taksiran. Tak banyak pun 4 kan? Betul. Jumpa cikgu tanya insya-Allah. Kan? Mesti fahami semua soalan aplikasi pengetahuan. Faktor pengetahuan mempengaruhi keseimbangan curun, keseimbangan tanah, kaedah sistem pengairan air bersih, sistem saliran kumbahan domestik, keusahawanan. Dengan macam dalam awam pun ada keusahawanan, ada. Dan juga pembinaan turunan jalan. Okey. Kalau kita kuasai ini, insya-Allah. Baik cikgu, kita pun sudah berada di penghujung segmen. Apakah rumusan untuk pembelajaran kita hari ini? Okey. Silakan cikgu. Jadi untuk murid di rumah, untuk rumusan kita SPM tahun 2022 tahun ini, kita buat yang terbaik. Yang penting kita mesti berusaha, kita berdoa dan kita bertawakal. Ya. Itu sahaja. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Muhammad Syukri Muhammad Sharif yang sudi berkongsi ilmu dengan kita hari ini. Terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Ida Kamaruzaman yang sudi bersama dengan kita. Kepada murid-murid, saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Saya Luqman Hakim, mohon izin undur diri. Ada rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.